الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وإمامنا وقدوتنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjaya dan selamatlah orang-orang yang bertakwa. Seterusnya marilah kita memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dengan firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Tuhan yang telah menjalankan di waktu malam akan hamba-Nya, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, supaya kami perlihatkan kepadanya akan ayat-ayat kami, tanda-tanda ketuhanan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Dialah Tuhan yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijemput menjadi tetamu Allah Subhanahu wa taala untuk melihat kebesaran kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan ditunjukkan kepada seluruh manusia. Allah Subhanahu wa taala menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi tetamunya di malam yang bersejarah itu. Ketika Rasulullah SAW menghadapi cabaran yang dahsyat oleh kalangan pemimpin-pemimpin Mekah dan pemimpin-pemimpin Taif, Allah menjemput Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kekuasaannya, bagaimana Rasul yang diutuskan untuk seluruh alam, untuk seluruh dunia, untuk seluruh manusia. Rasul akhir zaman sehingga hari kiamat membawa Islam. Cahaya Islam tidak boleh dipadam dan tidak boleh dihalang oleh seluruh kuasa kerajaan yang ada di dunia ini. Ketika Nabi SAW merasa sempit, manusia yang lemah ini merasa sempit,
Bagaimana Rasul yang dilahirkan di Makkah Al-Mukarramah, negeri yang kering kontang, diutuskan untuk seluruh dunia. Belum lagi ajarannya bertemu dengan kerajaan-kerajaan kuasa besar dunia. Belum lagi disebarkan di luar Mekah. Sudah menghadapi tentangan yang dahsyat dari dalam Mekah sendiri. Dari kalangan masyarakat Arab jahiliyah yang keras. Bagaimana Islam boleh disampaikan kalau menghadapi kepungan dan tentangan yang begitu rupa? Allah Subhanahu wa taala menjemput Rasulullah SAW menjadi tetamunya ketika saat yang sangat menekan dan menindas. Ketika Rasulullah SAW berpindah ke Taif setelah dihalang di Makkah Al-Mukarramah dengan kematian dua orang yang berada di sisinya, Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, isteri yang disayangi, yang sentiasa memberi semangat, dan bapa saudaranya Abu Talib, bapa saudara yang melindunginya. Kedua orang manusia yang berpengaruh di Mekah, yang disegani oleh penduduk Mekah, sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal dunia. Menyebabkan peluang yang seluas-luasnya oleh kalangan pemimpin-pemimpin yang zalim di Mekah untuk melakukan apa sahaja. Maka Rasulullah SAW berpindah ke Taif dengan harapan untuk mengajak pemimpin-pemimpin Thaqif menerima Islam. Mereka menjadi kekuatan baru kepada Islam. Rupa-rupanya pemimpin Taif lebih ganas, lebih zalim dan lebih keras. Ketika Nabi SAW dilontar dengan batu dan kayu bersama dengan sahabatnya Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, ketika jasad berlumuran dengan darah, bermandi darah, maka bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan munajat yang masyhur, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala an-nas, anta rabbi anta rabbul mustad'afin, ila man takiluni ila ba'idin yatajahhamuni am ila aduwwin malaktahu amri, illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali, atau kama qala. Allah, ya Tuhanku, aku mengadu kepadamu lemahnya, tiadanya kekuatan dan helahku. Engkaulah Tuhanku. Engkaulah Tuhan orang-orang yang lemah ditindas. Kepada siapa engkau serahkan aku ini? Adakah engkau serahkan aku kepada orang yang jauh yang tidak mengenaliku? Atau engkau serahkan aku kepada musuh? Engkau serahkan aku kepada musuh yang boleh melakukan apa sahaja terhadapku. Jika sekiranya tiada murka-Mu, nescaya aku tidak peduli. Di saat yang menekan ini, ditunjukkan jiwa yang besar, tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kalau dirinya belum lagi menjalankan tugas dengan sepenuhnya seperti yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bimbang kepada murka Allah kalau tidak menjalankan tugas. Pulang ke Mekah di saat yang menekan ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengutuskan malaikatnya
Jibril dan lain-lain menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi tetamu kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan kepadanya alam yang luas. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang tiada mula bagi adanya dan tidak berakhir, yang kekal selama-lamanya. Dibawa melawat alam langit dan alam bumi, alam dunia dan alam akhirat, alam yang dapat dilihat dengan mata dan alam yang gaib. Ditemukan dengan mereka yang hidup, mereka yang telah mati di kalangan nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Pengikut nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam ditemukan dengan Rasul alaihimussalatu wassalam. Bagi menyatakan Islam yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah agama Allah, agama rasul-rasul dan nabi-nabi alaihimussalatu wassalam. Sejak Nabi Adam sehingga nabi-nabi dan rasul-rasul yang kemudian daripadanya, yang berakhir dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua rasul-rasul itu membawa satu agama sahaja, iaitulah Islam. Inna din 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah ialah Islam. Islam sahaja yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama ada dalam beribadat dan seluruh cara hidup, seluruh kehidupan manusia hendaklah Islam. Yang lain daripada Islam ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah satu-satunya ajaran Allah yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Dan rasul-rasul itu menentang bukan sahaja patung-patung dan berhala yang disembah, syaitan dan iblis, termasuk kerajaan-kerajaan yang meninggalkan syariat Allah. Itulah Islam yang dibawa oleh nabi-nabi dan rasul-rasul alaihimussalatu wassalam. Di malam Isra dan Mi'raj, Nabi kita Muhammad SAW ditemukan dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Sembahyang berjemaah bersama di Al-Masjid Al-Aqsa. Kemudian diangkat melawat ke langit. Ditemu lagi dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Ada rasul-rasul yang ramai pengikut, ada rasul-rasul yang sedikit pengikut, ada rasul yang berjalan seorang diri tidak ada pengikut. Kewajipan rasul menyampaikan ajaran Allah. Allah yang maha berkuasa bukan saja menjadikan seluruh alam adalah di bawah kerajaan Allah. Semua kerajaan yang ada di dunia adalah kecil belaka. Semuanya akan dikembalikan di hari akhirat, sama ada dimasukkan ke dalam syurga atau dihumbankan ke dalam neraka. Yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh dimasukkan ke dalam syurga. Yang melawan yang jahat dihumban ke dalam neraka. Itulah keputusan di akhir zaman dunia ini. Itulah dia kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Malam Isra dan Mi'raj ditunjukkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam adalah agama yang tinggi. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada sesuatu pun yang boleh mengatasi Islam. Hanya menunjuk sombong dan takabur sahaja. Mahu mengatasi Islam, tidak ada siapa yang boleh mengatasi Islam ini. Tunjuklah sombong dan takabur, zalim dan jahat di dunia ini, akhirnya dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala.
supaya mereka yang berpegang dengan Islam, pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menyadari kedudukan mereka adalah umat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi akhir zaman. Umat yang menjalankan tugas Allah Rabbil Alamin, yang menguasai seluruh alam. Semua yang ada di dunia adalah kecil belaka. Maka setiap orang Islam mestilah merasa besar, merasa mulia bersama dengan Islam, merasa hebat dengan Islam. Walaupun mereka yang mendukung Islam itu ditindas, ditekan, diperlaku dan dizalimi. Allah menjanjikan kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Allah menjanjikan harapan kepada mereka yang bersama dengan Islam. Firman Allah Ta'ala, وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Jangan kamu merasa hina apabila kamu menghadapi kaum yang menentang kamu, kaum yang melawan kamu, kaum yang menghalang kamu untuk menegakkan Islam. Jika sekiranya kamu merasa sakit kerana menjalankan kerja Islam, mereka juga mengalami kesakitan seperti kamu juga. Tetapi di sana ada kelebihan yang diberi kepada kamu yang tidak ada pada mereka. وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. Dan kamu berharap daripada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Allah memberi harapan kepada mereka yang menegakkan Islam. Harapan rahmat di dunia, keredaan Allah di dunia, dan selamat di dunia dan di hari akhirat. Itulah janji Allah Subhanahu wa taala. Isra dan Mi'raj memberi semangat yang tinggi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menerima kewajipan sembahyang 5 waktu untuk menghadap Allah 5 kali sehari semalam, menghadap Allah dengan hati yang khusyuk, merendah diri kepada Allah, Tuhan yang menguasai seluruh alam. Dimulakan dengan Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Semua yang ada di dunia adalah kecil-kecil belaka. Setelah kita sembahyang menghadap Allah, setelah meninggalkan sembahyang, keluar daripada sembahyang, dalam kehidupan dunia, merasakan segala lawan-lawan Allah adalah kecil-kecil belaka. Inilah semangat Isra dan Mi'raj yang diberi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah di bulan yang kita memperingati Isra dan Mi'raj ini, bukan sekadar mendengar ceritanya, tetapi mengambil hikmat dan pengajaran daripadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Dialah Tuhan yang telah mengutuskan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk dan agama yang benar, supaya menzahirkan, meninggikan agama ini, mengatasi segala agama-agama yang lain dan ajaran-ajaran yang lain, walaupun dibenci oleh orang-orang musyrikin. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات إنه هو الغفور الرحيم. آمين. يا موافق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الرحمة المهداة والبدر الدجى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, mengikut perintah dan meninggalkan larangannya. Dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing, menghisap kepercayaan kita, menghisap amalan kita, menghisap perangai kita, adakah mengikut ajaran Islam ataupun tidak. Sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah, sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi guna, tiada memberi manfaat oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, persaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu sahaja yang benar, yang lain daripadanya salah, sesat dan menyesatkan. Seterusnya kita jangan lupa sekali-kali untuk sentiasa berselawat kepadanya, kerana jasanya yang sangat besar dan perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaihi marrah sallallahu alaihi wa asyara. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya dengan 10 selawat. Dan Allah menugaskan malaikat untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersamanya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي أفغانستان وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين.
اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.